Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita sama-sama untuk meneruskan siri pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak berbincang berkaitan dengan pelajaran yang keempat bagi bab sirah Usuluddin tingkatan 5, yang mana tajuknya adalah Ashharu ulama'il muslimin al-mu'asirin, iaitu ulama-ulama Islam kontemporari yang masyhur ataupun ulama Islam moden yang masyhur. Dan dalam pembelajaran kali ini kita akan menyentuh ataupun kita akan tengok berkaitan dengan dua orang tokoh agamawan yang sangat masyhur dan banyak dia punya sumbangan dalam dunia Islam. Okay. Yang pertamanya adalah Al-Imam Hasan Al-Banna dan yang kedua adalah Syekh Muhammad Abduh. Okay. Dan kita akan tengok ini adalah yang terkandung dalam buku teks kita ni, sedikit sebanyak berkaitan dengan dua orang tokoh ni. Okay. Dan yang pertamanya kita tengok kepada Imam Hasan Al-Banna. Okay. Ni sedikit lah. Okay. Imam Hasan Al-Banna. Okay, ta'rif biodata dia. Al-Ismu Hasan Ahmad Abdurrahman bin Muhammad Al-Banna. Okay, itu nama penuh dia, Hasan Ahmad Abdurrahman bin Muhammad Al-Banna. Tarikhul milad wulida fi Oktober. Tarikh lahir dia dilahirkan pada bulan Oktober 1906. 1906 Masihi. Makanul milad, makanul milad fi Al-Mahmudiyah bi Muhafazah Buhairah, Misra. Iaitu dilahirkan di sebuah perkampungan yang bernama Al-Mahmudiyah di daerah Buhairah di Mesir. Dan kemudian nash'atuhu, kehidupan beliau. Nasya'a Hasan Abdurrahman Al-Banna nasya'atud diniyah wa fi zilli ailatul mutadayyinah. Okey. Kehidupan Imam Hasan Al-Banna ini adalah di persekitaran yang mengamalkan, beliau hidup dalam keluarga yang mengamalkan kehidupan beragama. Fi sanil mubakkiran fi umrihi hifzu Hasan Al-Banna Al-Quranul Karim wa katsiran min ahaditsir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada peringkat awal ataupun pada ketika beliau masih kecil lagi, beliau telah pun berjaya menghafaz Al-Quran dan banyak daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Seterusnya wadarasa fi madrasatir rasyadid diniyah. Beliau memulakan pembelajaran di madrasah ar-rasyad ad-diniyah. Kemudian summa fi madrasah al-i'dadiyah. Kemudian beliau menyambung pelajaran ke peringkat menengah rendah. Summa fi madrasatil muallimin al-awwaliyah fi Damanhur. Kemudian beliau telah pun pergi ataupun menyambung pelajaran ke di Madrasah Al-Muallimin, iaitu di pusat latihan guru. Okay, pusat latihan guru di Damanhur, ataupun kalau kita sekarang ni maktab perguruan lah. Beliau telah belajar di situ. Waqad annaha dirasatu fi Darul Ulum. Kemudian beliau telah melanjutkan pelajaran ke Darul Ulum. Okay, kalau sekarang Universiti Kahirah. Okay.
Cairo University pada tahun 1927 Masihi. Okey, dan seterusnya wa baqa fi hazihil wazifati ila istiqaminha, dan beliau telah pun beliau telah menjadi guru, wa yabqa fi hazihil wazifah. Belum yang atas tu. Uyina ba'da zalik mualliman al-lughatul arabiyyah fi madrasah al-ibtidaiyah al-amiriyah fi Ismailiyah. Beliau telah menjadi guru sehinggalah beliau seorang guru yang mengajar bahasa Arab di sebuah sekolah kerajaan yang terletak di Ismailiyah. Dan pada ketika ni, kalau kita baca, beliau Imam Hasan Al-Banna ni menjadi guru bermula di Ismailiyah ni bermula pada umur beliau 21 tahun. Okey. Wa yabqa wa baqa fi hazihil wazifah ila istaqala minha. Okay, dan beliau telah berkhidmat sebagai guru beberapa lama, selama 19 tahun. Okay. Dan pada tahun 1946 Masihi, sehinggalah tahun 1946 Masihi, beliau mengundurkan diri daripada menjadi guru itu, lil amal fi jama'ati ikhwanil muslimin, untuk fokus dalam jemaah ikhwanul muslimin. Okey. Seterusnya kita tengok kepada sifat-sifat yang Imam Hasan Al-Banna. Yang pertamanya adalah aliman, beliau orang yang sangat alim, berilmu. Yang kedua, hubbud da'wah, sangat suka berdakwah ataupun mencintai bidang dakwah. Asy-syuja', seorang yang berani kerana benar, berani menyebarkan sesuatu yang baru dalam pembaharuan dalam dunia Islam. Fasihun, seorang yang fasih, seorang yang berilmu lah. Okey, kemudian juhud, seorang yang gigih berusaha. Okey, seorang yang gigih berusaha. Okey, al-a'mal, pekerjaan beliau muallimul lughatul arabiyyah, beliau seorang guru bahasa Arab, dan beliau telah menjadi guru selama 19 tahun di Ismailiyah yang kita telah bacakan tadi. Kemudian muassasu harakah ikhwanul muslimin. Okey, beliau merupakan pengasas bagi pergerakan ikhwanul muslimin. Okey. Kemudian da'iyah ila Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang pendakwah, pendakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan seterusnya antara penulisan dalam maklumat idafiyah ni, wa min musannifat Hasan Al-Banna, dan daripada penulisan Imam Hasan Al-Banna ni di antara penulisan-penulisan dia lah, antaranya adalah Majmu'atul Rasail, kitab Majmu'atul Rasail. Kemudian Al-Ma'surat, yang kita baca pagi dan petang tu. Al-Ma'surat, ni adalah hasil nukilan daripada Imam Hasan Al-Banna. Dan Muzakkirat Dakwah wa Da'iyah. Kalau kita tengok Azkarus Sabah, Al-Ma'surat, Azkarus Sabah wal Masa, zikir pagi dan petang daripada Hasan Al-Banna ni dinamakan dengan Al-Ma'surat kerana diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Ibru, pengajaran ataupun perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada sifat kepribadian Imam Hasan Al-Banna yang boleh kita contohi. Yang pertamanya, amila Al-Banna
ala tarwiju fikratu syumuliyatul Islam. Imam Hasan al-Banna ini banyak memperjuangkan berkaitan dengan idea-idea ataupun pendapat-pendapat tentang kesempurnaan Islam. Okey. Yang kedua, haraba mazahiril inhilal al-khuluqi wal igtirabi fil mujtami'. Imam Hasan al-Banna ini mengajak untuk umat Islam pada waktu zaman beliau untuk kembali kepada undang-undang Islam. Beliau telah memasukkan elemen-elemen Islam tu ke dalam undang-undang pada zaman tersebut. Okey, dan kemudian beliau adalah da'a al-bina al-muluk wal hukam ila tatbiq syar'iyyah al-islamiyah. Okey. Okey, yang tadi tu, yang kedua tu salah Haribu mazahirul inhilal al-khuluqi wal igtirab fil mujtami'. Beliau melawan penzahiran kecelakaan akhlak di Mesir. Maksudnya Imam Hasan al-Banna ni dia nak melawan ataupun nak membantras keruntuhan moral yang berlaku di masyarakat Mesir pada ketika itu. Okey. Dan yang ketiga barulah yang ketiga tu da'a al-banna al-muluk wal hukam ila tatbiqus syariah al-islamiyah. Imam Hasan al-Banna mengajak ataupun berjuang berjuang untuk membina undang-undang Islam di negara Mesir. Kemudian bazlul juhud fi da'wati bisyuja'ah. Okey, beliau seorang yang sangat gigih dalam kerja dakwah beliau dan secara dengan berani. Beliau seorang yang berani dan seorang yang berusaha gigih dalam kerja dakwah beliau. Okey. Seterusnya hal ta'allum qutila Hasan al-Banna. Okey. Imam Hasan al-Banna ni telah dibunuh pada 12 Februari tahun 1949 dan dengan apa diperangilah dengan peluru bi'itlaqun nar alaihi, ditembak. Okey. Maka syahidlah Imam Hasan al-Banna kerana apa yang dibawa oleh dia, pendekatan ataupun perjuangan beliau itu dibenci oleh musuhnya sehingga akhirnya beliau telah dibunuh. Okey, kemudian kita pergi kepada tokoh ulama yang kedua. Okey, iaitu Syekh Muhammad Abduh. Okey. Ta'rif biodata beliau seberingkas, ismu Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Okey, itu nama penuh dia. Kemudian tarikhul milad, tarikh lahir pada tahun 1849 Masihi. Dilahirkan di fi marhalatun Nasru bi muhamalatul Buhairah Misra. Okey, di kampung Mahallah Nasru di Buhairah Mesir. Okey. Kemudian Imam Muhammad Abduh 1839 hingga 1905 Masihi merupakan seorang ilmuwan yang sangat mahir dalam bidang fiqh, seorang yang menyokong pergerakan islah. Pergerakan islah ni maksud dia, islah ni adalah memperbaharui sesuatu mengikut keadaan semasa, mengikut apa yang sesuai pada zaman tersebut. Dan gerakan-gerakan islah ni banyaklah dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh daripada sudut pendidikannya, daripada sudut politiknya dan macam-macam lagi lah. Dan beliau telah meniupkan semangat kebangkitan masyarakat Arab moden, Arab Islam moden. Okey, kemudian kita tengok kepada nash'atuhu. Okey, nash'atuhu, kehidupan beliau. Okey, kehidupan Syekh Muhammad Abduh ni. Bada'a Muhammad Abduh bidirasatid diniyah inda walidihi fi sinil mubakkiran summa intiqalu ilal jami' al-ahmadi bi Tanta
hatta atammu hafzul Quranul Karim. Okay, beliau telah memulakan pembelajaran berkaitan dengan ilmu-ilmu agama bersama bapanya pada masa masih kecil, hidup dalam keadaan suasana yang mengamalkan ajaran Islam yang baik jugalah daripada ayah dia, dan beliau belajar daripada bapanya. Okay, termasuklah menulis dan membaca. Dan kemudian beliau telah meneruskan pembelajaran di Masjid Ahmadi di Tontok, ataupun di masjid kita panggil, di salah sebuah tempat pembelajaran Ahmadi di Tontok, sehingga selesai menghafaz Al-Quran. Tontok ni terletak di Mesir lah, dan beliau ni telah menghafaz Al-Quran ketika beliau berusia 10 tahun. Selain daripada Al-Quran, beliau juga mempelajari bahasa Arab di Jami'ah Ahmadi ni. Okey, kemudian wasafiru ila Jami'ul Azhar summa at-tahakku bid-dirasatu bihi. Dan kemudian beliau meneruskan perjalanan dalam menuntut ilmu beliau tu ke Universiti Al-Azhar. Waqad ittaqa bi Jamaluddin Al-Aghfani. Okey. Jamaluddin Al-Aghfani. Okay. Kemudian beliau telah bertemu dengan ataupun berguru dengan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Dan mempelajari bidang akademik serta pemikiran Islam daripada Syed Jamaluddin Al-Afghani. Okay, seterusnya summa uyyina Syekhul Azhar wa intisharu wasiyatuhu fil alamil islami. Dan kemudian beliau telah, selepas habis dia belajar, beliau terus menjadi salah seorang daripada Syekhul Azhar ataupun pensyarah di Universiti Al-Azhar, dan telah menyebarkan pemikiran beliau berkaitan dengan ilmu agama. Okey. Dan Islahul Al-Azhar wa tajdid manahij dirasatihi wa tarkit tadris fil wa'asilib al-imtihan. Okay, dan beliau telah membuat satu pembaharuan sistem pembelajaran yang baru di Al-Azhar dengan mengubah atau memperbaharui daripada sudut kaedah pembelajaran serta kaedah peperiksaan di Universiti Al-Azhar. Okay, kemudian kalau kita tengok dekat maklumat al-idafiyah ni, maklumat tambahan ni, wa min muallafati Syekh Muhammad Abduh, daripada hasil antara hasil penulisan ataupun karya Syekh Muhammad Abduh ni, antaranya adalah yang pertama Risalatut Tauhid, yang kedua At-Taqrir al-Islah al-Mahakim asy-Syar'iyyah, yang ketiga Syarhul Kitab An-Najhi al-Balaghah, kemudian Syarhu Maqamatu Badi'uz Zaman al-Hamzani, kemudian Al-Islam wan Nasraniyah ma'al ilmi wal madaniyah. Okay, itu di antara hasil-hasil karya ataupun kitab-kitab yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Okay, seterusnya sifat. Okay, sifat beliau. Antara sifat-sifat Syekh Muhammad Abduh ni adalah alim, seorang yang alim, yang mahir dalam ilmu, terutamanya ilmu agama. Okay, dan yang keduanya asy-syuja', seorang yang berani, hazim, iaitu seorang yang tegas, daha'u, seorang yang bijaksana, kemudian seorang yang zuhud, yang kelima. Okay, pekerjaan beliau muallim fi Darul Ulum, seorang tenaga pengajar di Darul Ulum. Kemudian Syekhul Azhar, beliau juga seorang Syekhul Azhar, pensyarah di Universiti Al-Azhar.
Al-Hakim fil Mahkamah, beliau juga seorang hakim di mahkamah, dan Al-Mufti fil Misra, seorang mufti di Mesir. Okey, kemudian Al-Ibru, iaitu pengajaran yang kita boleh ambil daripada personaliti ulama Syekh Muhammad Abduh ni adalah yang pertamanya tahrirul uqul minal jahli wal khurafat wal awham wa mulamasati qadaya al-isra. Okey, beliau membebaskan pemikiran daripada sudut satu pemikiran yang masih lagi dibelenggu oleh kejahilan, zaman jahiliyah. Tahrirul uqul min jahli. Okey, membebaskan pemikiran yang jahil, wal khurafat wal awham, perkara-perkara khurafat, dan lebih wa mulamasatu qadaya al-isri, dan pendapat beliau tentang isu-isu semasa. Yang kedua, al-jihadus siyasi wad dini wal akhlaqi wa tarbiyatul ummah li tanhadu min qabwatiha. Okey, beliau memperjuangkan jihad politik, keagamaan, akhlak, dan mentarbiah umat, mentarbiah umat untuk bangkit di negara sendiri. Okey, seterusnya yang ketiga, juhudu li du'atin nahdah wal islah fil alamil islami. Okey, berusaha untuk bangkit dan mencipta sesuatu pembaharuan dalam dunia Islam. Okey. Dan hal ta'allamu tufiya Syekh, wafatnya Syekh Muhammad Abduh ni pada 11 Julai 1905 dan telah disemadikan di Iskandariyah, Mesir. Okay, dan kita tengok dalam hadis tu, satu hadis tu, inna wafatul ulama taftahul fitnatul kabirah lidal muslimin. Apabila wafatnya ataupun apabila tiadanya diwafatkan ataupun dimatikan seorang ulama, maka akan timbullah fitnah besar dalam kalangan orang Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhazan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'atau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu pengetahuan dengan cara mencabutnya daripada hati ulama, akan tetapi dengan cara mematikan mereka. Bila tak adanya ulama, maka ilmu itu sedikit akan diangkat, dan jika sudah tidak ada lagi seorang ulama yang masih hidup, maka manusia akan mengangkat pemimpin di kalangan orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu berkenaan dengan hukum-hukum yang sepatutnya. Dan jika para pemimpin tersebut ditanya tentang kemusykilan agama, maka mereka akan berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka akan berfatwa dengan cara pemikiran mereka sendiri, bukan cara diambil daripada hadis, dalil-dalil yang qat'i. Dan dengan itu mereka akan menjadi sesat. Mereka itu sendiri dah sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan dua orang tokoh ulama kontemporari ataupun tokoh ulama moden, iaitu kita dah bincang berkaitan dengan Imam Hasan Al-Banna dan Syekh Muhammad Abduh. Dan kalau di dalam buku buku teks kita yang terhad ni, kalau nak banyak lagi perkara-perkara sebenarnya yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan dua orang tokoh ni, cuma bolehlah baca dalam jurnal ataupun kitab-kitab ataupun biografi beliau, mereka ni. Dan
Saya rasa sekadar itu saja dan saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan, terdapatnya kesalahan ataupun adanya kekurangan dalam penyampaian saya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.